TV KPM. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama saya, Nisa K. Hari ini kita akan membincangkan satu lagi subjek menuju SPM 2021 yang mana rakan-rakan kita ini mengambil SPM 2021 dalam format yang terbaru. Maknanya mereka ini kumpulan yang pertama. Tidak ada rujukan di tahun-tahun sebelum ini. Tapi tak mengapa, kita di sini akan sama-sama membantu, memberi panduan kepada adik-adik semua supaya dapat menjawab peperiksaan yang akan datang dengan baik. Hari ini subjek kita adalah pendidikan moral, tetapi sebelum itu Nisa nak ingatkan anda semua agar kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Hashtag kita jaga kita. Pakai pelitup muka di mana saja anda berada. Jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Kalau tangan tu dah kotor, cuci dengan bersih, guna air dan sabun. Jangan lalu je dekat air kan. Dan sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah, seperti yang Nisa telah sebutkan tadi, subjek kita adalah pendidikan moral. Guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini tidak kurang hebatnya. Berpengalaman. Orangnya baik, cantik, kecil dia orangnya. Jom kita berkenalan dengan guru ini. Kita tonton profil beliau. Baiklah, kita ingin mempersilakan Cikgu Yap dari SMK Datuk Undang Musa Al-Haj dari Negeri Sembilan. Apa khabar Cikgu? Khabar baik Niza. Salam sejahtera. Cikgu hari ini. Terima kasih. Baiklah, hari ini saya rasa Cikgu pun dah sangat-sangat bersedia dan bersemangat nak berkongsi sedikit panduan dengan rakan-rakan kita di rumah dan juga di studio sebentar lagi. Jom Cikgu, kita ke sana. Saya nak ajak Cikgu untuk kita sama-sama sanitasi tangan kita. Betul, itu yang penting. Ya, itu yang penting. Kalau di mana-mana, kalau rakan-rakan di sekolah tu bau yang saiz poket, boleh masuk dalam beg dan poket dan sebagainya. Dan apabila kita sudah pun menjaga jarak sosial, kita berada di kawasan yang luas, tak ramai orang, tak ada orang, kita boleh buka topeng muka kita ataupun bila nak makan, silakan Cikgu. Ya, jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda di dalam bekas yang bersih. Macam Cikgu ada bekas yang boleh lipat ni, macam saya ada bekas plastik ni, atau ikutlah macam mana anda nak simpan. Yang penting ianya masih bersih. Kalau nak gunakan kembali, kalau dah kotor boleh ganti yang baru dan bawa pelitup muka lebih, itu lebih baiklah. Jangan melebihi penggunaan selama 8 jam. Baiklah, mungkin Cikgu Yap boleh kongsikan sedikit dengan kami di Road to Success hari ini. Apa agaknya objektif ataupun sedikit informasilah mengenai pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar macam mana nak jawab soalan SPM yang format baharut ini. Format baharut. Yang penting format baharut ini anak murid kita tak pernah melaluinya. Tidak ada rujukan apa-apa pun. Tetapi jangan bimbang. Kita sentiasa membantu anak murid untuk mencapai keputusan yang cemerlang. Ya, jadi murid-murid SPM 2021 jangan risau walaupun anda kumpulan yang pertama yang akan mengambil peperiksaan ini dengan format yang baharu. Kertas soalannya nanti tidak ada rujukan tahun-tahun sebelumnya. Macam kita dulu ada SPM tahun 2013 lah, 2014 lah kan. Tapi yang ini tak ada. Jadi saya rasa mereka semua tengah berdebar, risau. Maklumlah mereka akan sekarang ni tengah menghadapi persekolahan, baru saja masuk sekolah. Jadi mungkin mereka pun macam tertanya-tanya, susah ke pendidikan moral ni? Susah ke nanti format baharu? Itu yang kita nak kongsikan pada hari ini. Baiklah, Cikgu sebenarnya sebelum tu kita nak tunjukkan bersempena dengan kempen hashtag terima kasih Cikgu. Tak lama lagi pejam celik dah akan capai sebulan. Kita akan menemui 16 Mei, Hari Guru. Di hadapan saya ada kad yang cantik-cantik. Saya kira Cikgu Yap dah tertarik dengan salah satu kad yang ada. Boleh tunjukkan? Ya, betul. Cuba buka. Memang tertarik dengan kad yang dibuat oleh Garnison. Cuba tunjuk. SJKT Bukit Mertajam. Di Kuala Penang. Di Penang. Ini kiriman dia. Guru, engkau ratu hatiku. Saya sayang guruku. Tengok, ini dia. Cantik anak murid buat ni. Ya. Ini antara yang kita terimalah kiriman daripada murid-murid di seluruh Malaysia. Terima kasih Cikgu Yap kerana membacakan salah satu kad. Saya tunjuklah lagi sekali. Kad dia. Kita buka. Dia ada burung merak kat dalam ni. Kreatif lah anak-anak murid sekarang ni. Cantik dia buat.
Yang ini daripada siapa tadi? Ganesan. Ganesan tunjukkan kepada cikgu. Dan selain daripada kad fizikal macam ni, Cikgu Yap, kita ada terima juga kad ucapan digital. Kita nak bacakan e-kad ini, jom kita lihat di kaca televisyen anda. Kita akan dapat lihat kiriman daripada rakan kita. Ada beberapa rangkap pantun, saya bacalah salah satu sajalah ya. Bunga hiasan naik menjadi bunga biru dua jambangan, membina insan baik pekerti, jasa guru dilupa jangan. #terima kasih cikgu. Terima kasih kepada semua murid-murid di seluruh Malaysia yang sudi berkongsi dengan kami di Didik TV, kad-kad yang anda buat untuk cikgu anda dan juga kad-kad digital e-kad yang anda hantar kepada kami. Baiklah, saya kira rakan-rakan di rumah dan rakan-rakan yang saya akan jemput sebentar lagi tidak sabar-sabar untuk pelajaran kita pada hari ini. Sebelum tu kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Amidah Wisha binti Wan Muhammad Zahimi. Saya dari tahun 4 Marik. Sekolah Kebangsaan Begong Langkat Perak. Guruku, kau penyuluh hidupku menerangi alam ini. Kau ku anggapkan sebagai ibu bapaku. Kau ibarat sebatang lilin menerangi alam kegelapan. Kau sanggup membakar dirimu. Segala baktimu akan ku balas dengan kejayaanku. Akan ku buktikan kepadamu, wahai guruku. #terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Berikan norma yang diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Menghormati orang yang lebih tua. Mengetuk pintu sebelum masuk. Perubahan format SPM pada tahun ini membuat saya agak cemas. Guru pendidikan moral saya telah memaklumkan bahawa terdapat 3 bahagian dalam kertas pendidikan moral, iaitu soalan struktur dan 2 bahagian soalan esei. Pada awalnya saya berasa sangat takut kerana saya lemah dalam bahagian esei. Tetapi dengan bimbingan Puan Yap, saya telah membuat banyak-banyak soalan, saya mula faham dan dapat menguasai cara untuk menjawab soalan esei pendidikan moral. Saya tahu saya masih ada masa dan ruang untuk membaiki diri. Saya akan rajin membuat latihan, rajin banyak membaca buku supaya saya lebih yakin untuk menduduki peperiksaan SPM nanti. Pendidikan moral pada saya adalah satu subjek yang agak mencabar sebab saya tidak tertarik pada subjek tersebut. Tetapi selepas diajar oleh cikgu, saya telah mempelajari cara menjawab yang betul. Maka saya pun bertambah baik. Saya akan prihatin dan bersungguh-sungguh belajar supaya tidak menghampakan harapan ibu bapa dan cikgu. Mengikut format baharu, kertas pendidikan moral bahagi kepada 3 bahagian. Pada awalnya, saya rasa format baharu ini akan susah kerana terdapat 2 bahagian esei yang perlu dijawab. Tetapi dengan bimbingan Cikgu Yap, saya dapat memahami strategi untuk menjawab soalan esei. Saya yakin dengan adanya daya usaha saya sendiri, kelas tambahan Cikgu Yap dan tolongan pihak pengetua sekolah, saya akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam subjek pendidikan moral. Baik, kembali menonton Road to Success SPM 2021. Tadi rakan-rakan kita kan Cikgu Yap telah berkongsi pada mulanya mereka ada yang gemetar, ada yang takut, tetapi apabila telah pun melakukan pelbagai latihan, mereka memahami dan mereka ada peningkatan rasa yakin itu. Jadi sebelum tu, jom kita berkenalan dengan rakan-rakan kita yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Juga dari SMK Dato' Undang Musa Al-Haj Jelebu Negeri Sembilan. Selamat pagi. Hai kawan-kawan. Salam sejahtera. Salam sejahtera semua. Semuanya bersemangat masing-masing ya. Okey, baiklah. Sebelum tu kita akan berkenalan dengan mereka. Jangan lupa kalau tanda hormatnya tangan di dada. Salam sejahtera. Nama saya Nisa macam tu. Okey ya rakan-rakan. Okey, kita mulakan dengan Lee Hee Shen. Silakan. Betul ya saya sebut tu? Betul tu. Okey. Selamat sejahtera. Nama saya Lee Hee Shen dari SMK Dato' Undang Musa Al-Haj. Baik, terima kasih. Seterusnya, siapa rakan di sebelahnya? Silakan. Ju Isen. Ju Isen, silakan. Wow, cikgu cantik ni hari ni. Oh, terima kasih. Okay. You're welcome.
Salam sejahtera. Nama saya Juisen dari SMK Dato' Undang Musa Al-Haj. Terima kasih Juisen. Juisen tu dia wakil negara. Wakil untuk negara? F1 ke London. Wow. Bulan Jun ini. All the best. Tapi sebelum tu kita belajar hari ini. Belajar dulu. Baiklah, seterusnya. Liu Feng. Silakan. Saya Liu Feng dari SMK Dato' Undang Musa Al-Haj. Salam sejahtera cikgu. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Silakan. Cilin. Salam sejahtera. Saya Cilian dari sekolah SMK Dato' Undang Musa Al-Haj. Baik, terima kasih. Kita ada Lim, tak nampak namanya di bawah tu. Silakan. Selamat sejahtera. Saya Lin Sin Ten dari sekolah SMK Dato' Undang Musa Al-Haj. Baiklah, dan yang terakhir sekali rakan kita, siapa namanya? Selamat sejahtera cikgu. Saya Le Shooting dari sekolah SMK Dato' Undang Musa Al-Haj. Ya, terima kasih rakan-rakan semua. Saya kira mereka semua telah bersedia. Saya pun tak sabar-sabar untuk mengetahui apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Jom Cikgu Yap, kita mulakan. Terima kasih. Mari kita bersama-sama untuk lihat apa yang kita belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar skop pendidikan moral tingkatan 4 dan 5. Kemudian kita akan masuk sedikit tentang format peperiksaan SPM tahun 2021. Kemudian saya akan tunjukkan contoh struktur soalan dan contoh soalan eseinya. Marilah kita lihat skop bidang pendidikan moral tingkatan 4 dan 5. Skop pendidikan ini berfokus kepada dalam 3 bidang, iaitu bidang 5 insan bermoral, bidang 6 jati diri moral, bidang 7 moral dan kenegaraan. Apa anak murid kita belajar dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5 ini? Kalau kita lihat tingkatan 4 ini, tajuk yang pertama norma masyarakat, dan kita rujuk kepada tingkatan 5 pula. Tajuk pertama, norma masyarakat global. Jadi, tajuk yang sama tetapi lingkungan itu lebih luas. Lebih luas. Kerana ia masuk dalam dunia global. Ya, begitu juga dengan tajuk yang kedua di tingkatan 4, iaitu individu berkepribadian mulia, dan di sini individu global. Niza tahu apa dia Global di sini? Global tu global dan lokal kan cikgu? Betul. Bagus, hebat mesti. Study time tu. Belajar yang cemerlang juga. Begitu juga dengan 5.3 ni, prinsip keadilan dan keprihatinan. Kita nak tahu apa dia keadilan, dan dalam keadilan itu kita ada sifat-sifat keprihatinan yang kita perlu dalam membuat keputusan. Dan kerohanian membentuk individu yang bermoral. Banding dengan 5.4 ini teknologi maklumat, tetapi yang ini secara peribadi, yang ini pula masuk kepada kesejahteraan sejagat. Memang kita nampak perbezaan kat situ ya. Okey. Manakala kita lihat yang ini tajuk insan bermoral ya. Kita lihat yang the next. Cikgu kena tap skrin tu dulu bagi dia hilang yang itu. Okey. Kita lihat sama juga. Kalau yang ni integrity individu, tetapi di sini tingkatan 5 anak murid kita akan belajar integrity organisasi. Lebih luas lingkungan dia. Kalau di sini integrity keluarga, di sini pula untuk pembangunan negara. Ya. Okey, sama juga tajuk 6, dan di sini untuk masyarakat, tetapi di sini peperi kemanusiaan ke arah kesejahteraan global. Global du dunia lah kan. Okey, kita pergi kepada hak dan tanggungjawab sebagai wakil negara. Seorang individu sebagai wakil negara. Apa hak dan tanggungjawab kita terhadap negara kita dan keluarga kita. Tapi di sini tingkatan 5 anak murid akan sentuh penglibatan diri pula dalam masyarakat kita. Ya, bersama-sama badan kerajaan, bersama-sama dengan badan bukan kerajaan. Kalau di tingkatan 4, kita akan belajar perpaduan masyarakat. Tetapi di sini pula kita akan masuk semangat kerjasama dan masyarakat global. Ya. Di sini kita akan lihat tingkatan 4, keunikan rakyat Malaysia. Manakala tingkatan 5, kita akan sentuh meningkatkan pengiktirafan dunia terhadap negara kita.
Nampak perbezaan sangat kan? Kedaulatan negara tanggungjawab bersama merupakan tajuk akhir bagi tingkatan 4, tetapi dalam tingkatan 5 kita akan lihat hubungan antarabangsa Malaysia dengan Malaysia. Okey. Cikgu, saya ada soalan boleh? Okey. Saya pula nak bertanya. Saya dah tengok isi kandungan yang cikgu dah kongsikan tadi antara tingkatan 4 dan tingkatan 5. Skopnya berbeza. Kalau tingkatan 5 skopnya lebih meluas. Jadi apa perbezaan soalan SPM dalam format KBSM dengan KSSM? Kalau tahun sebelum ni kita guna KBSM, yang tahun baru ni kita guna format baru. Ya, betul. Apa perbezaan Itu dia? memang soalan yang sangat bagus. Kalau kita lihat soalan untuk KSSM yang ini dia lebih mencabar. Kerana KSSM ini adalah untuk melahirkan anak murid yang boleh bersaing di global nanti. Dan anak murid yang daya tahan, yang penyayang, yang pragmatisme. Itu matlamat KSSM. Soalan untuk KBSM hanya 2 bahagian sahaja, iaitu struktur dan esei. Manakala soalan untuk KSSM yang format baharu tahun ini, kita akan lihat ada 3 bahagian. Bahagian A, soalan struktur. Bahagian B, soalan esei. Dan bahagian C, soalan esei juga. Marilah kita lihat bersama-sama. Ya. Okey. Ada jenis item dia, kita lihat di sini. Yang paling penting kita kena faham apa dia: subjektif, respon terhad dan respon terbuka. Okey, subjektif respon terhad adalah merupakan subjektif yang menghadkan apa yang harus dijawab berdasarkan skop yang disoal. Contohnya, senaraikan 2 kepentingan mematuhi norma masyarakat. 2 saja. Norma masyarakat sekarang. Okey, di sini ada bentuk soalan respon terhad yang satu lagi. Okey, Aming sentiasa ponteng kelas sejarah. Dia mengadu, dia tidak faham. Situasi telah diberi. Jadi, soalannya, berdasarkan situasi di atas, huraikan 3 sebab Aming ponteng sekolah. Nanti kita akan lihat apa pula subjektif respon terbuka. Okey, subjektif respon terbuka adalah soalan yang memberi kebebasan yang luas kepada calon menggunakan pelbagai pendekatan yang difikirkan sesuai dengan kehendak soalan. Di sini cara untuk menjawab tu dia lebih luas, bergantung kepada calon untuk menggunakan kaedah atau pendekatan apa yang dia nak pakai. Sebenarnya soalan yang begini adalah soalan yang paling senang. Sebab apa-apa yang logik saja kita akan terima. Contohnya kita lihat, bincangkan masalah ponteng kelas di kalangan pelajar berdasarkan nilai universal yang dipelajari. Seperti mana yang kita tahu, anak murid kita untuk KSSM ini, mereka belajar 18 nilai. Jadi berdasarkan nilai universal ini, jawab soalan. Berdasarkan itu, bincang masalahnya. Bagaimana kita nak menyelesaikannya, kenapa ia berlaku. Mari kita pergi kopesnya satu persatu. Ya. Kita lihat bahagian A, 50 markah. 50 markah ini. Dan bahagian B 10 markah. Bahagian C 40 markah. Jadi jumlah dia 100 markahnya. Okey, bahagian B8 ini 50 markah, ada 5 soalan struktur. Calon wajib jawab semua soalan. Untuk bahagian B 10 markahnya. 2 soalan esei telah diperuntukkan, tetapi calon ada kebebasan untuk memilih salah satu untuk dijawab. Pilih satu saja ya, sebab markah yang diperuntukkan hanya 10 sahaja. Bahagian C pula 40 markah. Ini agak berat. 2 soalan esei ditanya dan calon wajib jawab semua soalan ini. Esei 2 soalan esei. Marilah kita lihat satu kesimpulan untuk kertas moral ini. Bahagian A, struktur wajib jawab. Bahagian B ada pilihan, iaitu pilih satu sahaja. Bahagian C, soalan esei wajib jawab.
Jadi peruntukan markah cikgu dah paparkan di sini, jumlah dia 100 markah. Baik. Jelas? Saya rasa saya jelas. Tapi macam nak tanya soalan lagi. Okey. Maklumlah saya ni macam pelajar baru nak masuk kelas lah. Kan? Okey. Mari kita lihat soalan. Sebab format yang terbaru ni ada 2 bahagian esei. Ya. Susah tak agaknya? Saya rasa kawan-kawan susah tak? Agak-agak susah tak? Ada yang susah lah cikgu, macam mana ni cikgu Yap? Sebenarnya esei ni tak susah. Kalau kita buat latihan yang banyak, kita memang tidak akan menghadapi apa yang dimaksudkan susah itu. Dan nanti ramai murid kita akan cinta bila nak jawab esei ini. Macam anak murid saya yang Road to Success 2020 tu. Mereka sangat suka esei. Sebab dah sampai hujung tu, mereka kata soalannya macam ni bebas untuk dia mengemukakan idea dia sendiri. Alasan dia yang paling penting, yang logik punya jawapan. Yang rasional punya jawapan. Kita akan terimanya. Baik. Ya, jangan bimbang ya. Kita belajar satu persatu. Okey, kita tengok aras kesukaran dia. Kenapa cikgu kata jangan bimbang? Sebab kita ada aras rendah, aras sederhana, aras tinggi soalannya. Okey, apa yang dikatakan aras rendah ini? Aras rendah ini ialah soalan yang boleh dijawab oleh sebahagian besar calon, iaitu lebih daripada 60% calon kita. Aras sederhana ialah soalan yang boleh dijawab oleh 40 hingga 60% calon kita. Manakala aras tinggi ini, apa yang kita selalunya sebut soalan kebat. Soalan ini boleh dijawab oleh sebahagian kecil calon, iaitu 40% calon. Jadi jangan bimbang. Kalau kita usaha, tidak ada masalah untuk menjawabnya. Kan? Ya. Okey, kita lihat. Mari kita lihat soalan. Ya. Okey, cikgu nak minta. Siapa boleh baca? Siapa boleh bacakan? Nampak soalan? Nampak soalan skrin? Siapa boleh baca? Siapa nak baca? Di Siti? Boleh baca? Boleh, cikgu. Pengajaran dan pembelajaran PDP secara dalam talian adalah norma baharu semenjak negara kita melanda pandemik COVID-19. Banyak cabaran dan dugaan telah dihadapi oleh guru dan murid di sekolah dalam pelaksanaan PDP. Namun begitu, terdapat segelintir masyarakat menganggap murid tidak dapat menumpukan perhatian dalam PDP yang dijalankan secara dalam talian. Keberkesanan PDP secara dalam talian tidak mencapai tahap optimal seperti mana yang diajar di sekolah secara bersemuka. Adakah situasi ini pernah berlaku? Terima kasih, Siti. Terima kasih. Soalan dia panjang kan? Tetapi kita nak cari kata kunci. Apa kata kunci di sini? Ramai anggap ini tidak berkesan. Itu kata kunci yang paling penting di sini. Okey, kita lihat soalannya. Sebagai seorang murid, apakah pendapat anda dengan pernyataan di atas? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya nampak ni Ju Isen. Chin Li En nak jawab. Oh, Chin Li En, sorry. Chin Li En nak jawab. Okey, pada pendapat saya, PDP secara dalam talian mempunyai kelemahan iaitu tidak dapat menumpukan perhatian murid. Tetapi PDP ini dapat menjimatkan masa guru dan pelajar. Terima kasih. Jawapan memang tepat sekali. Kan cikgu nak Niza nampak tak? Jawapan tu kalau logik kita akan terima. Memang ada kelemahan dari segi PDB online kita yang buat sekarang ini kan. Okey, kita lihat apa jawapan yang cikgu bagi betul atau jawapan tidak? Cikgu. Saya pun merapat PPD secara dalam talian tidak mudah tercapai kerana internet yang kurang baik. Itu jawapan. Okey. Jawapan lain pula, bukan semua murid mampu membayar pakej internet. Betul. Ada murid yang susah kan. Kalau anak 3 orang di rumah, tiga nak menggunakan bukannya senang tersebut, kan akses tu kan. Ada nak pakai laptop atau nak pakai handphone semua tu bukannya senang. Pembelajaran atas talian ini perlu disiplin diri yang baik. Kadang-kadang cikgu kita ni, kita on saja kelas kita, anak murid dia tutup kamera, kita tak tahu anak murid kita tu di mana. Tengok Cili tu, dia ketawa. Tapi betul lah jawapan dia tadi, kalau logik boleh diterima, kalau menerusi PDPR, kadang-kadang tengah-tengah kelas ni
Ada gangguan-gangguan, tak Betul. dapat menumpukan perhatian. Sebab tu memerlukan disiplin diri yang baik. Baiklah, setakat ini saya rasa rakan-rakan kita mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Mereka memahami bagaimana nak menjawab soalan untuk kertas pembelajaran ini, yang diharapkan di rumah pun turut sama. Masih kekal fokus. Kita akan berhenti rehat sebentar ya Cikgu Yap. Ya. Kita akan bertemu selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Nyatakan ciri individu berkepribadian mulia, ikhlas dan jujur dalam tindakan, sabar dan tenang ketika menghadapi kesukaran dalam kehidupan, berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Kekal fokus bersama Road to Success SPM 2021. Saya dah nak sebut 2020 dah tadi, tapi kita telah bergerak ke arah kumpulan SPM yang baru iaitu 2021, dan rakan-rakan kita dari SMK Datuk Undang Musa Al-Haj masih okey ya, masih mengikuti dengan baik. Thumbs up, bagi 2 thumbs up pada Nisa, boleh ya? Ya, masih bersemangat. Yang di rumah pun ambil pen dan kertas untuk mencatat segala ilmu dan input yang akan kita kongsikan pada hari ini. Jom Cikgu Yap, kita teruskan. Terima kasih. Mari kita lihat. Okey, B. Okey, PDB secara dalam talian telah digunakan di seluruh peringkat dalam sektor pendidikan di seluruh dunia. Apakah cabaran yang dihadapi oleh murid? Oleh murid ya? Cabaran murid, kita kena highlight itu dalam menghadapi norma baharu ini. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Cepat. Okey. Divisi 10. Masalah teknikal. Masalah teknikal, ya. Satu lagi. Yang satu lagi. Siapa lagi nak jawab? Satu lagi, masalah teknikal. Siapa nak jawab? Satu lagi. Cik Isen boleh bagi jawapan? Terkejut masing-masing. Cikgu nak apa, uji saja nak masing-masing. Test. Murid tidak dapat fokus. Murid tidak dapat fokus. Betul jawapan tu. Sangat bagus. Nampak? Nanti kita cikgu bagi lollipop. Dia orang suka lollipop. Okey, kita lihat. Baik. Jawapan yang cikgu bagi ni, kekurangan kemahiran ICT, bukannya semua orang boleh buat kan? Betul. Okey, menjejaskan penglihatan kerana masa yang panjang berhadapan dengan komputer. Contohnya PKP, kita langsung tidak pergi ke sekolah. Berjam-jam anak murid berdepan di komputer ke atau dengan handset kita. Mungkin sakit mata, menjejaskan penglihatan. Kalau anak murid kita tidak menjawab lengkap, kalau jawab bentuk macam ni pun okey. Diterima. Diterima. PDP secara dalam talian perlu disiplin diri yang baik. Itu memang cabarannya. Kita lihat C. Bagaimanakah anda memanfaatkan internet dalam PDB? Okey, siapa nak cuba ni? Siapa nak cuba? Okey. Lee Hishan, silakan. Saya akan melayari internet untuk mencari maklumat pembelajaran. Ya, bagus. Mencari maklumat Lagi? pembelajaran, bagus. Lagi saya akan menonton video pembelajaran atas talian. Menonton video pembelajaran. Bagus tu. Bukan tonton video yang bukan-bukan saja. Okey. Jawapan ketiga. Saya akan bertanya soalan kepada cikgu atas talian. Oh, hebat. Memang Hubungi guru betul. secara atas talian. Bagus Lee Hishan. Tengok, bukan susah kan soalan. Semua dalam kehidupan kita. Sebab soalan yang begini adalah menguji anak murid kita bagaimana menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita yang realitinya. Soalan-soalan ini soalan yang kita boleh kaitkan dengan kehidupan kita, aktiviti kita sehari-hari. Jadi tak susah. Okey, mari kita lihat. Dapat mencari maklumat yang banyak, dapat mencari maklumat dengan cepat dan mudah, dapat belajar dalam talian walaupun sekolah tutup. Itu dia. Dan dapat berbincang, latihan atau kerja kumpulan. Dapat menjimatkan masa kerana tidak perlu salin dengan yang banyak. Kita hanya copy paste sahaja. Yang penting dah copy paste, bacalah ya. Ya, betul. Bukan copy paste saja kan. Okey, anda dan adik perlu menyertai kelas secara dalam talian pada masa yang sama. Berdasarkan suatu nilai murni. Apakah tindakan anda
supaya tidak mengabaikan pembelajaran adik dan anda sendiri. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba soalan ini? Siapa nak cuba? Okey, Kam. Nilai toleransi. Okey, betul nilai itu. Ya. Saya akan memberitahu guru dan minta guru merakamkan kelas supaya saya boleh menonton selepasnya. Hebat betul ya. Minta cikgu rakamkan dulu. Lepas tu boleh ikuti kemudiannya. Itu cara yang betul juga. Bertoleransi dengan adik. Betul. Okey, nilai toleransi. Ini cikgu bagi cara yang lain. Saya akan pergi ke cyber cafe untuk menyertai kelas secara dalam talian manakala adik belajar dari rumah. Itu salah satu cara. Ini satu cara pula yang lain. Supaya rekod tu boleh diulangi. Okey, kita lihat pula soalan 2 ya. Okey, siapa nak tolong baca? Nak tolong cikgu. Siapa nak baca? Okey. Feng silakan. Manusia mudah dipengaruhi atau diikuti sesuatu yang baharu yang dilihat gaya orang lain, seperti fenomena ambil gambar makanan sebelum makan. Tanpa kira tua atau muda, kecanggihan media digunakan untuk memuat naik gambar contohnya dalam Facebook, Instagram dan lain-lain. Saya rasa Niza pun sama kan? Betul kan? Saya rasa bersalah pula dia sebut ambil gambar sebelum makan tu cikgu. Ya ke? Mari kita lihat. Salah ke tidak? Setujukah anda dengan perlakuan manusia dalam pernyataan di atas? Setuju tak? Kalau setuju, kita kena jawab setuju. Kalau tak setuju, kita jawab tidak setuju. Dan berikan alasan tu. Sebab soalan tanya mengapa. So, jawapan untuk mengapa alasan itu 2 markahnya. Siapa nak cuba? Kena ada sokongan. Ambil gambar makanan. Setuju tak? Okey, Siti. Silakan. Saya setuju. Setuju? Okey. Fenomena ambil gambar merupakan salah satu cara untuk membuat kenangan. Kita boleh tengok gambar itu pada masa hadapan. Betul. Ya, saya setuju dengan rakan saya di sini. Betul. Cikgu pun setuju. Sebab cikgu pun suka ambil gambar. Kita tengok jawapan yang cikgu sediakan. Setuju kerana perbuatan ini tidak mengganggu orang lain dan ia sebagai satu kenangan. Kalau apa kata ada calon yang jawab tidak setuju pula. Tetapi dengan jawapan yang berbeza ya. Tidak setuju kerana perbuatan ini kurang sopan. Apa yang dikatakan kurang sopan di sini? Terutamanya makan bersama dengan tetamu jemputan. Perbuatan ini menjejaskan imej diri dan imej keluarga. Memang kan? Kalau kita nak ambil gambar tu, tentulah kita berdiri dan kita ambil kan? Jadi adalah kurang sopan. Kalau kita ada tetamu jemputan. So, jadi kita kena tengok keadaan. Kalau kita makan sekeluarga, makan dengan kawan-kawan sahaja, tidaklah mengganggu orang lain, bolehlah kita ambil gambar. Okey, kita tengok. Kini, ramai yang menggunakan batang monopod untuk berselfie atau suah foto. Monopod memudahkan lagi pengguna untuk merakam dengan pelbagai gaya. Apakah pendapat anda dengan perbuatan suah foto ini? Selfie. Niza suka selfie tak? Janganlah, jangan kata kat sini cikgu Ya. Tidak. Saya rasa kan orang muda sekarang ni semua suka selfie. Ni cikgu Ya pun suka selfie. Siapa nak jawab ni? B. Siapa yang paling suka selfie? Joyson. Joyson. Yang paling suka selfie. Silakan. Okey. Pada pendapat saya, gaya suah foto adalah suatu cara generasi muda membuat kenang-kenangan untuk dilihat pada masa depan. Okey. Untuk dilihat kenang-kenangan, untuk dilihat masa depan. 2 jawapan di situ. Sangat tepatnya. Kita lihat apa jawapan. Saya suka suah foto kerana ia membawa keseronokan. Kan kita seronok kan kita ambil gambar sendiri. Saya suka suah foto kerana ramai kawan saya pun terikut bersama. Siapa ada jawapan yang lain daripada cikgu? Siapa nak cuba? Jawapan yang berbeza dengan cikgu. Ada tak? Ada yang tak suka atau tak setuju atau jawapan atau yang memang lain? Suka, kenapa? Kenapa suka? Selain daripada jawapan, okey. Lian silakan. Pembuatan suah foto ialah tindakan ekspresi diri. Bagus tu. Ekspresi diri, betul? Selain tu, ada lain? Ada lagi yang nak kongsikan? Di sini ada jawapan?
Ada. Dapat merekod kehidupan. Oh betul Betul. Dapat merekod kehidupan. Zaman dulu, Cikgu Yap zaman dulu kita tulis diary. Tapi zaman sekarang kita foto dan kita upload Facebook. Itu je. Okey, mari kita lihat. Swafoto memang mendatangkan kebaikan. Berikan pandangan anda. Kita tak tanya. Tetapi statement sudah tulis di sini mendatangkan kebaikan. Jadi jawablah pandangan. Apa kebaikan tu? Ya, tak perlu anda setuju ke tidak. Siapa nak jawab? Cepat. Siapa tahu? Okey. Silakan. Feng Fong, silakan. Gambar boleh berkongsi dengan orang lain. Boleh berkongsi dengan orang lain. Okey. Saya nampak lagi tadi Lim Sintian nak jawab kan? Lim Sintian boleh jawab? Meningkatkan keyakinan diri. Bagus, meningkatkan keyakinan diri. Selain meningkatkan keyakinan diri, dia juga meningkatkan kemahiran kita. Kan kalau swafoto dia kena sudutkan sudut mana yang baru dapat gambar yang cantik kan. Cikgu Yap macam lagi pandai swafoto daripada saya nampaknya. Ayolah, saya muda kan. Okey, kita sebagai kenangan manis, seronok gembira dan yang penting mengeratkan hubungan. Okey, ibu anda melarang ahli keluarga anda bermain telefon bimbit ketika waktu makan bersama. Pada pandangan anda, mengapakah ibu berbuat demikian? Jadi ada dua line di sini, dua jawapan. Siapa nak jawab? Cepat. Jangan buang masa. Siapa ni selalu main telefon pintar di waktu makan ni? Agaknya semua pun sama je, main telefon bimbit masa makan. Lee Hisian jawab. Senyum-senyum ketawa. Lian nak jawab juga. Aktif lah Lian hari ni. Cik Lian nak jawab. Okey. Silakan. Boleh mengeratkan hubungan. Boleh mengeratkan hubungan, ya. Apa cara mengeratkan hubungan kalau kita makan bersama? Kita dapat buat apa? Berkomunikasi dengan ibu. Ya, betul. Hebat betul. Dapat berkomunikasi dan seterusnya kita dapat mengeratkan hubungan. Cikgu nak dengar Lee Hisian ni dari sudut pandangan pelajar lelaki pula. Anak murid lelaki pula. Silakan. Bermain telefon bimbing ketika makan akan mencecaskan disiplin dan adab makan. Betul. Tapi Lee Hisian ni dia buat tak masa makan? Buat tak? Oh ya ke? Bagusnya. Nanti cikgu tanya mak ya. Okey, kita lihat jawapan memang sama ya. Jaga kesihatan mata kita juga ya. Dapat komunikasi dengan baik dan saya setuju tadi menjaga adab ketika di meja makan. Saya kira tidak kiralah kaum atau agama, kalau sewaktu makan tu dia ada adab tertentu untuk kita patuhi. Maklumlah zaman sekarang ni semuanya melihat peranti, tapi ada waktu-waktu yang kita perlu letak di tepi. Betul kan Cikgu Yap? Betul. Baiklah. Jadi di waktu rehat yang seketika yang kita akan ambil selepas ini, bolehlah main telefon pintar. Waktu belajar jangan main telefon pintar. Kita jumpa selepas ini, kita berehat dahulu ya. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Apakah integriti individu? Sifat jati diri yang merangkumi kejujuran dan keikhlasan, ketulusan dan keutuhan dalam setiap perlakuan dan pemikiran, penghayatan dan pegangan teguh terhadap ciri dan nilai positif. Kembali menonton Road to Success SPM 2021. Jangan lupa untuk kekal menjaga SOP di mana sahaja anda berada. Sanitasi tangan anda apabila perlu. Jom Cikgu Yap, saya rasa kita telah pun masuk ke bahagian B. Betul. Soalan esei. Kita teruskan pembelajaran kita. Silakan. Okey, bahagian B esei. Kempen kami prihatin telah dilancarkan oleh kerajaan. Kerajaan di sini ya. Okey, kempen ini bertujuan membangkitkan kesedaran masyarakat terhadap gejala penderaan kanak-kanak dan pembuangan bayi. Huraikan peranan masyarakat. Siapa masyarakat di sini? Kita semua. Kita semua, ibu bapa, guru, siapa-siapa pun masyarakat ya, untuk menjayakan kempen ini. Maksudnya apa yang kita nak buat supaya kempen ini
gejala penderaan kanak-kanak dan pembuangan bayi ini tidak berlaku lagi. Kita kena kupas soalan begitu dan mesti kita berdasarkan nilai universal yang dipelajari. Marilah cikgu tunjuk satu contoh dahulu ya. Okey. Kenapa cikgu highlight begini? Cikgu highlight begini supaya soalan dia panjang dan bila kita dah highlight macam ni, kita akan tahu apa yang kita nak jawab nanti. Kempen prihatin dilancarkan kerajaan. Tujuan dia membangkit kesedaran masyarakat. Apa gejala dia? Penderaan kanak-kanak dan pembuangan bayi. Peranan masyarakat untuk menjayakan kempen di sini. Jadi, tanpa melihat soalan, kita highlight saja, kita akan dapat menjawab soalan dengan betul. Ini jawapan dia. Cikgu nak minta lah, siapa boleh baca ni? Siapa boleh baca? Siapa yang nak baca? Li Feng Feng? Oh, Ju Isen, sorry. Cikgu tak nampak. Angkat tangan, Ju Isen. Silakan. Jason tak buka mikrofonnya. Tak buka mic. I'm so sorry. Tak apa. Silakan. Masyarakat perlu mengamalkan nilai kasih sayang, nilai rasional, nilai bertanggungjawab dan nilai kerjasama. Masyarakat perlu menyokong kempen ini dengan melapor kes penderaan atau pembuangan bayi kepada pihak berkuasa supaya tindakan segera dapat diambil. Masyarakat boleh membantu dan mengedarkan risalah yang mengandungi maklumat lengkap tentang kempen tersebut. Masyarakat perlu mendidik keluarga sendiri supaya sedar bahawa kanak-kanak itu hadiah kurniaan Tuhan dan mereka berhak hidup sempurna. Kanak-kanak mempunyai hak untuk melindungi dan mendapat prihatin. Ya, terima kasih Ju Isen. Kalau kita lihat, kita mula dengan nilai universal yang kita belajari, kemudian kita masuk kepada cara kita. Cara kita nak banteras masalah ini. Salah satunya melaporkan kalau kita nampak kes. Lepas tu kita bantu mengedarkan risalah supaya semua orang mengetahuinya, kepentingannya. Kemudian kita perlu mendidik keluarga sendiri bahawa kesedaran itu timbul dalam diri sendiri kerana kanak-kanak ini kurniaan Tuhan. Okey, kita pula lihat apa masyarakat ini terdiri daripada ibu bapa juga. Ibu bapa buat apa? Siapa nak baca? Siapa boleh tolong bacakan? Suara yang merdu. Ada? Lim Jintian, silakan. Oh, Lim Jintian. Ibu bapa perlu menyediakan makanan, minuman dan pakaian yang sempurna kepada kanak-kanak. Kanak-kanak perlu dijauhi daripada cendera, dada dan penjahat. Ibu bapa perlu mendidik anak tentang cara menjaga maruah diri. Sentuhan itu adalah batasannya. Ibu bapa perlu sentiasa memerhati pergerakan anak. Orang ramai perlu berusaha membantu masyarakat penyayang. Terima kasih Lin Sintian. Kita lihat ada peranan ibu bapa nak jaga anak dengan baik, nak ajar mereka macam mana. Sentuhan itu ada batasannya. Bukan suka-suka siapa-siapa boleh sentuh badan kita, terutamanya kita anak perempuan kita ya. Dan peranan ibu bapa nak jaga, memerhati pergerakan anak, mengawal, tahu ke manakah anak kita pergi. Dan orang ramai peranan di sini. Kita berusaha membentuk masyarakat penyayang. Itu jawapan yang lengkap. Boleh dapat markah penuhnya. Kita lihat soalan satu lagi ya. Berikut merupakan petikan akbah yang berlaku dalam negara kita. Kanggar. Polis menahan seorang lelaki semalam selepas bertindak menambar dan memukul ibu kandungnya dalam kejadian di rumah mereka di Jalan Kaki Bukit Sabtu lalu. Dalam kejadian kira-kira jam 5 petang itu, suspek berusia 28 tahun dipercayai mengamuk selepas permintaannya dibelikan motosikal baharu tidak dipenuhi ibunya yang berusia 65 tahun. Yang ini daripada berita harian. Kita cari mana kata kuncinya. Kata kunci. Okey. Ini kata kuncinya. Siapa nak baca ni? Li Siti boleh baca kata kunci cikgu? Boleh. Silakan.
Polis menahan lelaki selepas bertindak menampar dan memukul ibu kandungnya. Suspek dipercayai mengamuk selepas permintaannya dibelikan. Tak nampak ke? Motosikal baharu kabur. Oh ya. Tidak dipenuhi. Tidak dipenuhi. Ibunya yang berusia 65 tahun. Ya, terima kasih. Maksudnya dia nak minta ibunya belikan motosikal tu, tapi ibunya mungkin tak ada duit, dah tua. Jadi ibunya tak setuju. Jadi suspek ini terus pukul maknya. Itu tak betul. Memang tak betul. Kita tengok soalan dia. Wajarkah tindakan anak warga emas tersebut? Kita kena jawab wajar atau tidak. Berikan alasan anda. Jawapan anda harus berlandaskan nilai-nilai universal yang anda pelajari. Siapa boleh bagi jawapan? Sekarang cikgu tak nak kongsi jawapan dulu. Cikgu nak dengar. Okey, Cili En. Silakan. Tidak wajar. Okey, betul. Tidak wajar. Nilai bertanggungjawab, nilai nasional dan nilai berterima kasih perlu diamalkan oleh anak tersebut. Betul. Sangat bagus. Nilai semua tepat sekali. Siapa nak bagi jawapan? Mengapa tidak wajar? Siapa ada nak lagi bagi? yang nak tambah? Okey, Liu Feng Feng. Sampai 2 orang kat tangan. Silakan. Dia harus menghargai jasa ibu yang membesarkannya. Ya, betul? Ya. Lagi? Dia mesti menghormati dan menyayangi ibu yang tua. Betul, menghormati, menyayangi. Okey, lagi? Dia harus taat kepada ibunya. Ya, betul. Taat kepada ibunya. Kita bagi peluang orang lain, Li Feng Feng. Cikgu tahu Li Feng Feng ni pelajar bagus. Cikgu bagi peluang orang lain. Siapa nak bagi jawapan? Tadi cikgu nampak ada seorang lagi. Oh, okey, Shiting. Dia seharusnya mendengar kata ibu kerana ibu merupakan insan yang penting dalam kehidupannya. Ya, betul. Dua makan kat situ. Dia hendak menghargai dan bersyukur dengan jasa ibunya. Ya, betul. Ada dia lagi? Dia haruslah bersikap baik dengan ibu bapa. Bersikap baik maksudnya kita bersopan santun, melayan ibu bapa kita dengan baik. Terima kasih. Kita lihat jawapan cikgu ya. Tidak wajar. Okey, anak warga emas perlu mengamalkan nilai bertanggungjawab, nilai rasional, nilai kesederhanaan, nilai hemat tinggi dan nilai kasih sayang. Anak warga emas perlu menjaga ibu yang tua kerana ibu yang memelihara anak, menjaga anak semasa anak kecil. Anak warga emas perlu memberi perhatian, perlu sayang kepada ibu kerana itu tanggungjawab anak. Ya. Anak warga emas perlu melayan ibu dengan sopan. Anak warga emas perlu bercakap lembut dengan ibu. Dia perlu mengenang jasa ibu. Dia perlu bawa ibu jumpa doktor jika ibu sakit. Dia perlu menjaga imej keluarga. Dia perlu menghormati ibu. Kan sama kan? Nilai-nilai yang telah dikongsikan oleh rakan-rakan kita. Cikgu, saya kira rakan-rakan kita setakat ini mereka telah memahami sekiranya soalan keluarnya begini, bagaimana nak menjawabnya. Dan mereka saya rasa telah pun memahami macam mana nak cari kata kunci, mengenal pasti kehendak soalan. Saya rasa ni semua boleh dapat A ni. A+ kita minta. A+ SPM 2021. Baiklah. Cikgu Yap, kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Mungkin di waktu yang berbaki ni, Cikgu Yap nak kongsikan sedikit tips ataupun kata-kata akhir kepada semua rakan-rakan yang menonton kita. Silakan cikgu. Saya harap semua anak-anak murid kita ni banyak membaca, rajin buat latihan, tenangkan hati dan tentu akan berjaya kita. Sebab kejayaan itu datang daripada usaha kita sendiri. Betul kan? Apa motto cikgu? Be the best. Be the best. Ya, saya nak tanyalah sedikit pada rakan-rakan kita di sini, mungkin wakil Malaysia lah ya. Ya, betul. Joyson, silakan. Jangan terkejut sangat Joyson, saya nak tanya soalan. Bagaimana setakat ini, suka atau tidak dengan subjek pendidikan moral? Suka. Suka yang macam mana? Cuba kongsikan dengan kawan-kawan semua. Apa yang awak belajar setakat ini? Saya belajar teknik menjawab tu sebab ada bimbingan Cikgu Yap yang cantik. Lepas tu
yang essay tu sebelum ni saya berasa essay agak mencabar. Ya. Tapi sekarang ni dah faham sebab Cikgu Yap telah menerangkan cara menjawabnya. Ya, kalau cikgu di sekolah dah menerangkan, murid-murid di sekolah pun kena beri perhatian. Cikgu dah banyak berkongsi, memberi dan sebagainya. Terima kasih Joyson kerana berkongsi. Saya kira mereka ni pada mulanya seperti yang kita tahu, ramai yang mungkin takut dan rasa susah. Esei macam mana nak jawab, ada 2 bahagian. Sekarang ni saya rasa mereka pun telah memahami nak menjawab esei itu tidak sukar. Yang penting buat latihan, baca. Kalau buku teks tu tingkatan 5, tingkatan 4 ya. Boleh rujuk, baca ulang kaji. Jangan dapat buku teks simpan je di rumah, kumpul habuk. Ya cikgu. Gunakan buku teks yang anda dapat dari sekolah itu sebaik-baiknya untuk membuat ulang kaji dan rajin bertanya kepada guru-guru. Guru-guru di sekolah, saya kira cikgu senang untuk bantu rakan-rakan kita. Kita kan sentiasa membantu anak murid kita. Ya, jadi jangan malu untuk bertanya kepada guru anda sekiranya ada perkara yang anda tidak faham. Baiklah Cikgu Yap, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi semua yang menonton, rakan-rakan daripada SMK Datuk Undang Musa. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Thank you so much. Kepada yang menonton, kita akan jumpa selepas ini episod Road to Success yang seterusnya. Jangan ke mana-mana. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Jom kita lambat kepada rakan-rakan semua. Terima kasih. Didik TV KPM